Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita akan mulakan kelas kita dengan sambungan daripada bab 4. Sebelum ni cikgu dah ajar semua dah berkaitan dengan percukaian. Okay. So kita akan sambung dengan latihan. Saya nak pergi lebih kepada bahagian pengiraan. Okay, bahagian pengiraan. So yang ni, latihan ni. Okay, latih kendiri 4.1C. Okey, nanti bila awak buat latihan dalam buku petak, kalau tak ada buku petak, awak buatlah dalam buku kertas kajang ke, kertas A4 ke. Nanti awak kepilkan sekali lah, simpan semua latihan yang kita buat sepanjang PDPR. Okey. So, sekarang ni nanti bila awak buat, cuma cukup tulis tajuk, tulis latih kendiri berapa, jalan kerja. Okey, jalan kerja mesti ada dan jawapan lah. Kalau jalan kerja tak ada satu step je lah. Okey, tak perlu salin soalan. Jadi, untuk kali ni kita bincang bersama-sama. Boleh? Okey, boleh tak? Kita bincang sama-sama. So, kita tengok soalan. Kita fikir macam mana nak jawab. Okey, saya akan tunjuk. Saya akan tuliskan nanti sambil tak boleh catat sedikit. So, nanti awak boleh tengok semula daripada rakaman lah. Dan awak siapkan latihan tu. Boleh tak? Boleh. Okey, sebab kita tunggu awak jawab nanti kita akan bazir masa yang lama. Faham? So next time nanti insyaAllah saya akan bagi dulu latihan mana yang awak kena buat, awak buat dulu dan masa kelas kita bincang. So lagi yang tu lagi cepat lah. Okey, so kita pergi dekat latihan pertama ni. Okey, latih kendiri 4.1C. So soalan yang pertama, dia kata hitung pendapatan bercukai berdasarkan maklumat-maklumat yang diberi. So soalan yang pertama, dia bagi jumlah pendapatan. Okay, dia bagi jumlah pendapatan dan dia bagi kat bawah tu pengecualian cukai, pelepasan cukai. So untuk dapatkan pendapatan bercukai, ingat pendapatan bercukai, kita mesti tolak jumlah pendapatan, tolak dengan pengecualian cukai, tolak dengan pelepasan cukai kalau ada. Jadi untuk dapatkan jawapan yang pertama A tu apa, kita nak tolak apa? Soalan A ni. Jumlah pendapatan tolak ni? pengecualian cukai, tolak pelepasan cukai. Okey, so ni 89 tu 340 tolak dengan 2,500. Kan? Tolak dengan 11,000. Okey, boleh tak siapa-siapa tolong kira? Okey, saya tulis kat bawah. 75,840. Okey, betul. 75,840. Satu jawapan sekejap Tolak 2,500 tolak 11,000. Okey, faham kan? Okey, yang kedua tu soalan sama je B. So kita tengok soalan C. Okey, soalan C dia bagi jumlah pendapatan. Kemudian dia bagi pelepasan. Pelepasan tu dinyatakan pula. Pelepasan dia dari individu, insurans hayat K2SP, insurans perubatan. Jadi dekat sini, ada nilai had Dia ada nilai had dekat situ. Insurans hayat dan KSP, nilai yang dia belanjakan adalah 6,250. Had dia 7,000. Jadi kita boleh ambil nilai 6,250. Kita boleh ambil penuh sebab dia tak melebihi had. Okey, soalan yang bawah tu pula, insurans perubatan, had dia 3,000. Tapi dia dah belanjakan sebanyak 3,600. Jadi nilai mana yang kita kena ambil? 3,000 atau 3,600? 3,000. Yes, kita kena ambil 3,000. Walaupun dia tulis dekat sini 3,600, ingat kena ambil 3,000 saja maksimum dia. Jadi bila awak nak kira, C, so kita akan kira 68,210 tolak 9,000 tolak dengan 6,250 tolak dengan 3,000. Berapa nilai dia? Ada kalkulator tak dengar awak? Berapa jawapan? Cikgu. Bukan yang pelepasan tu kena tambah ke? Ha?
Pelepasan kena tambah tak? Oh, kalau dalam formula tu kan, dia buat macam ni. Kalau dalam formula buku teks tu, dia bagi kat awak jumlah pendapatan sama dengan, salah. Pendapatan bercukai sama dengan jumlah pendapatan tolak, pelepasan pengecualian cukai, tolak dengan, lepas tu ada tambah-tambahkan. Betul? Macam ni kan? Kalau kita buka kurungan tu, kalau katalah kita ada pelepasan banyak kan. Kita ada A, kita ada B, kita ada C. Ada 3. A tambah B tambah C. Tapi sebenarnya kalau kita tolak semua sama je kan? Betul tak? Sebab kalau kita buang kurungan ni, nanti dalam ni dia tolak. Betul? Nanti yang ini jumpa dengan tambah ni, dia akan jadi tolak juga. Kan? Jadi, dia terpulang. Kalau awak nak kira dulu 3 ni, awak dapatkan jumlah dia. Okay, kira dulu. Lepas tu nanti, awak akan tolak juga. Ataupun awak nak terus tolak semua sekalipun, terus tolak satu-satu pun sama. Dia akan dapat jawapan yang sama juga. Faham tak? Siapa tanya ni? Faham. Amirul cikgu. Amirul. So, terpulang. Kalau awak nak buat macam ni, kurungan kan, macam ni kan. Awak akan tulis sini tambah lah. Tapi kalau kita nak terus tulis tolak, dia macam ni lah. Sama je. Dia akan dapat jawapan yang sama. So, jawapan dia berapa awak dapat? 49. 960. 49960 kan? Okey. Jelas tak saya terangkan tadi yang kenapa dia apa beza tambah dengan tolak tadi? Sebab Jelas, tambah tu sebab kita buat kurungan. Sebab tu kita tambah. Dengan maksudnya kita cari dulu jumlah pelepasan. Kita tambah dulu 3-3 ni. Kita tambah semua sekali ni kita dapat jawapan dekat sini jumlah. Tapi kalau kita nak kira terus tolak semua sekali pun sama juga. Last sekali kita mesti tolak. Okay. So cuba tengok yang D. D sama macam soalan C. Kita kena tengok perbelanjaan yang dikeluarkan tu dengan had. Okay. Ini nilai perbelanjaan kan. Jadi kita kena tengok had dekat sini. So 11,420 dah lebih. So berapa yang kita boleh terima? 7,000? 7,000 saja. So jadi dalam bila soalan tu nanti kena tengok dekat nilai maksimum dia berapa. Okay, ni dah faham dekat kat sini kan? Okay, tak payah yang D tu. Okay, soalan seterusnya. Okay, hitung cukai pendapatan. Tadi dia tanya pendapatan bercukai. Okay, yang ini dia nak tanya cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okay, dan dengan mengambil kira rebate cukai sekiranya layak. Okay, bila kita bercakap tentang cukai pendapatan yang perlu dibayar, kita kena tengok dia ada tak rebate yang dia layak dapat ataupun ada tak dia bayar zakat. So kalau dia bayar zakat kita tolak. Kalau dia punya pendapatan bercukai dia layak bawah RM35,000, dia layak tolak 400 rebate. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. Soalan pertama, A, macam mana kita nak kira? Ingat tak macam mana nak kira cukai pendapatan? Kita kena tengok apa? Banjaran pendapatan bercukai tu yang jadual warna pink. Saya boleh tahu awak tolong rujuk dekat buku teks. Jadual warna pink dan awak bagi tahu saya. Dia duduk dekat had mana? Dekat buku teks awak pada muka surat 105. Nilai dia 108. Kat mana? 100,000 hingga 250,000. Okey, sekejap saya tulis 100,001 kan? Hingga 250,000. Cukup tak nombor tu? Okey. So berapa dia punya tu? Dia mesti ada berapa persen kan? Lepas tu berapa nilai? Okey, so yang pertama tu pengiraan dia? 100,000 pertama. 100,000 pertama. Berapa nilai dia? 10,900 kan? Betul?
Okey, so bawah tu 150,000. Seterusnya yang baki. Jadi peratusnya adalah 24%. Okey, nilai ni kalau dia penuh dia adalah 36,000. Okey, ni jadual. Okey, cikgu tak ada jadual kat sini. Okey, ni jadual Okey, so kita nak kira, kita tak ambil pendapatan bercukai tadi. So kita dah ada yang pertama ada 100,000. So kita tulis dulu. Mana saya punya ni, sekejap. Cukai bagi 100,000 pertama sama dengan 10,900. Okey, so kita akan kira cukai atas baki. Berikutnya. Okey, berapa kita nak tolak? 108,620 Okey, tolak berapa tadi ni lupa dah. 100,000. 108,630 kan? Okey, tolak dengan 100,000. Okey, datang mana 1,000? Kita tengok daripada apa yang kita ambil tadi. Kita kira yang pertama tu apa? 1,000. Tolak 1,000. Okey, darab berapa? Darab dengan 24%. Okey, kalau tak nak confuse, awak boleh tulis macam ni. Nak make sure bila tekan kalkulator tu bukannya darab 24. Mesti darab 24/100. Okay. So nilai kat depan tu tolak kan. Okay. Terpulang nak kira tolak tu dulu. Cari nilai dia baru darab. Ataupun nak masukkan semua sekali. Make sure tambah kurungan. Okay. So nilai dia akan dapat? 2071. 2071. 2%. 2%. Okay, 20. Okay, apa? Unit ni, RM ni, nak tulis boleh, tak tulis pun tak apa. Tak ada masalah unit. Okay, so sekarang ni, dah selesai ke? Belum. Belum. Okay, apa tadi dia kata? Kita kena ambil kira, ada tak rebate layak? Sekarang ni, Tak nak ada. tengok mana rebate? Okay, tak ada sebab? Tak ada zakat. Okay, satu tu tak ada zakat. Okay, lagi? Yang 400 dia layak tak? Layak RM400. sebab dia kurang 35,000. Sekejap, layak? Layak ke tak? Kita nak tengok dia layak tu, kita tengok nilai apa? Soal saya. Kita nak tengok dia layak 35,000 tu, nilai mana kita nak tengok 35,000 tu? Kurang atau lebih? Nilai apa? Tengok pendapatan bercukai dia, cikgu. Yes, tengok pendapatan bercukai ni. Lebih tak 35,000? Lebih ke kurang? Lebih. Lebih kan? Dia ada lebih daripada 35,000. Ni kan 100,000. Kita nak 35,000 ke bawah. Barulah layak dapat RM400. Jadi, dia tak dapat lah. Sorry, zakat tak ada. Yang kurang daripada 35,000 pun tak dapat. So, jadi dia tak ada tolak rebate. So, bila tak ada tolak rebate, jadi kita nak dapatkan cukai yang perlu dibayar. Berapa? Macam mana nak kira? So, kita kena tambah je lah. Kita ambil nilai kita dah kira tadi. Kita dah dapat 10,900. Kita tambah dengan nilai ni. Okey, jadi 10,900 tambah 2071.20. Okey, kita akan dapat berapa? 12,971.220. So ni jawapan dia. Okey. Awak nak tengok dia dapat 400 ke tak, jangan tengok nilai yang dekat sini ni yang kita tambah ni, bukan. Kita nak kena tengok pada pendapatan bercukai. Sebab tu bila kita nak cari cukai pendapatan yang perlu dibayar, kalau dia bagi jumlah pendapatan, kita kena dapatkan yang ini dulu yang pertama. Kena dapat dulu pendapatan bercukai dia berapa. Yang kedua, kita kena kira yang ini daripada banjaran pendapatan bercukai yang jadual pink tu.
Okey, lepas tu kita kena tengok yang ketiga, kita kena tengok ada tak rebate. Maksudnya kita kena tengok rebate dia layak tak? Ada tak dia bayar zakat ke? Ada tak dia tu? Okey, kalau ada kita tolak. Kalau tak ada, maksudnya nilai yang ini je lah. Dia tambah je lah 2 ni. So tak adalah nak tolak rebate apa pun. Okay, so dapat nilai cukai yang perlu dibayar. Sebab itulah istilah, setiap istilah tu kena faham betul-betul apa yang dia nyatakan tu. Okay, boleh tak? Okay, boleh kan? Boleh cikgu. Okay, ada tak soalan tanya? Okay, kalau tu, tadi saya dah tunjuk satu ni kan, saya bagi awak masa 5 minit untuk awak kira soalan C. C. Ni, soalan C. Cuba buat, bagi saya jawapan akhir dia, berapa nilai cukai yang perlu dibayar. Awak buat dulu, tulis dulu kat kertas. Ada buku teks kan sekarang dengan awak? Kalau tak ada, saya tunjuk jawapan, saya tunjuk ni, kat depan. Ni soalan dia. Ni jadual dia. Cikgu, jawapan dia 121.60. Kejap, 121. Ulang-ulang lagi sekali. 121.60. 1, 2, 1, 21.60. 60. 0.60. 121.60. Okey, kita tengok kawan lain dapat jawapan apa. Jawapan sama. Okey, jawapan sama. Lagi, orang lain dapat sama tak? Dapat sama cikgu. Sama, alright. Okey, boleh tak saya padam yang ni? Saya kena padam nanti tak cukup ruang nak buat. Okey, yang ni saya padam dulu sekejap. Okey. So, kat sini kita akan ambil banjaran tu awak tengok pada, kena tengok dalam buku teks So, banjaran kita akan ambil yang dia 35,000. Okey, so kita akan ambil 35,000 yang pertama. Apa tadi? Cukai bagi 35,000 pertama adalah RM600. Okey, cukai atas baki RM3,5,270 tolak dengan 3,500 darab dengan 8%. So yang ini, saya tak kira tadi. Saya kira sekejap. 35. Depan dia 21.60 sen. Okay. So, dia ada zakat. Satu, dia dapat zakat. Yang kedua, dia layak tak dapat 35,000 ke bawah. Tak layak lah kan sebab lebih daripada 35,000. So, kita tolak zakat saja. Jadi, cukai yang perlu dibayar. RM600 tambah 21.60 ketolak pula dengan 500. Okey, dia ada bayar zakat. Jadi jawapan dia tadi apa? Kenapa pecahan? Okey. Berapa awak dapat tadi? 121 Betul? Hello? Betul cikgu. Dapat 121.60 sen. 60. Okey. Okay, betul. 121.60 tadi. Okey, so jawapan dia betul. Right, so jawapan ni betul lah. Okey, so semua dah faham lah. Okey, kita pergi next. Okey, nombor 3. Okey, nombor 3. Puan Aisyah mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak 61,593 pada tahun 2020. Jumlah pelepasan cukai yang dituntut olehnya ialah sebanyak 14,320. Dia telah membayar zakat sebanyak RM700 pada tahun tersebut. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Aisyah.
Puan Aisyah. So macam mana kita nak kira? Kita akan kira. Yang pertama kita cari dulu berapa pendapatan bercukai. So pendapatan bercukai, formula dia kita kena tolak jumlah pendapatan. Kita ada jumlah pendapatan ni. Kita tolak dia ada bagi pelepasan cukai. Yang ni. Okay, dia tak ada nyatakan pengecualian cukai. So tak ada, kita tolak dua ni sajalah. So kita tolak 61,593 tolak dengan 14320. Okay, yang ini dapat jawapan dia 47,273. Okay, betul cikgu kira? Betul. Okay, so dekat dalam jadual awak, dia akan dapat dekat bahagian banjaran tu 35,001 hingga 50,000. Jadi 35,000 yang pertama nilai dia 600. Nilai ni sama macam yang tadi. Banjaran yang sama. So cukai bagi 35,000 pertama sama dengan 600. Okey, yang kedua cukai atas baki RM4,7,273 tolak dengan 35,000 darab dengan 8/100. Yang ini dapat nilai dia. Berapa yang nilai dia? 981.84. Betul? Siapa kira? Betul. Alright. Okay, tadi soalan dia, masih lupa dari zakat kan? Okay, dari zakat 700. Jadi kita nak cari cukai yang perlu dibayar. So kita kena tambah 600 tambah dengan 981.84 tolak dengan 700. Okey. Tengok semula tadi pendapatan bercukai ni dia tak layak dapat 400 sebab lebih daripada 35,000. So tak tolak 400. Kita tambah dan tolak yang ini saja. So kita akan dapat jawapan dia 881.84. Betul tak cikgu kira? Cikgu takut kalkulator salah. Alright, okay betul. Boleh? Okay, ada nak tanya kat sini? Okay, kita buat soalan nombor 4. Okay, dia bagi soalan, dia kata pendapatan bercukai Puan Siu 75,311. Setiap bulan gajinya dipotong 300. Setiap bulan selama 12 bulan lah. Okay. Namun jumlah PCB tidak mencukupi untuk membayar cukai pendapatannya. Berapakah baki cukai pendapatan yang perlu dibuat kepada LHDN? Jadi kita nak tahu baki, kita kena cari dululah berapa cukai yang dia perlu bayar. Jadi kita akan kira, dia dah bagi dah kat sini, siap-siap dah, tak payah nak cari dah pendapatan bercukai. So kita akan tengok kat banjaran pendapatan bercukai, kita akan tengok pada 70,001 hingga 100,000. Kita akan ambil 70,000 yang pertama. So cukai bagi 70,000 pertama, nampak macam panjang cikgu kena tulis. Kena tulis. Sebab kita nak tunjuk apa yang kita kira. Takkan tiba-tiba je keluar 4,600. 4,600 tu apa benda? Kita kena nyatakan. Jadi kita tulislah. Cukai bagi 70,000 pertama. Berapa nilai dia? So yang kedua kita nak kira cukai atas baki pula. So cukai atas baki kita tolak. 75,311 tolak 70,000 darab dengan 21/100. Okey, yang ini bila awak kira awak akan dapat 115.31. Awak kira juga saya takut saya kira salah. Okey, kalau betul tak ada masalah. Okey, so kita dah dapat dua ni. So kita kira dulu cukai
Cukai pendapatan, cukai yang perlu dibayar. Cukai yang perlu dibayar. Okey, kita kira 4,600 kita tambah dengan 1115.31. Okey, tadi dia kata dia tolak PCB kan. So PCB dia ni kat sini 300. Tolak dengan 300 darab 12. So kita kira sekarang ni tambah, lepas tu kita tolak. Jadi kita akan dapat 2115.31. Betul? Betul. Betul. Saya ulang sekali daripada mula. Okay, dia nak cari berapa yang dia perlu bayar kepada LHDN. Bermakna dia bayar pada nilai PCB tu dia tak cukup. Jadi yang pertama kita kena cari dulu cukai yang perlu dibayar. Cukai yang perlu dibayar kita kena cari cukai pertama, cukai 75 pertama tambah dengan cukai atas baki dia berapa. So kita tambah. Okay, tapi sebab kita nak tahu baki kan. Jadi kita teruslah tolak 300 ni kita darab dengan 12 sebab 300 tu adalah sebulan. Nama pun potongan cukai bulanan, maknanya dia potong setiap bulan. So kita kena darab 12. Kenapa kena darab dengan 12? Sebab untuk kita bayar cukai pendapatan, kita kira pendapatan kita untuk tempoh setahun. Okay, so kita kena darab dengan 12. Kita dapat jawapan dia 2115 RM31. 2,115. 31 sen. Yang ini yang dia kena bayar. So ni jawapan dia. Kena bayar pada LHDN sebanyak ini. Okey. Ada tak soalan nak tanya? Jawapan lah tu cikgu terus short form ke? Kenapa saya lompat ke? Maksud saya macam cikgu terus kira PCB. Ya. Saya terus kira berapa cukai yang dia nak bayar kat sini. Kalau awak tak nak buat macam ni, awak boleh buat cara. Awak kira dulu yang ni. Dekat sini. Berapa nilai dia? Okey, lepas tu awak carilah. So, baki yang perlu dibayar ke LHDN. Okey, ambil nilai tadi yang kita tambah tu, tertolak dengan 300 darab dengan 12. Sama juga, so awak akan dapat jawapan dia akhir tu 2115.31. Berapa kalau kita tambah sahaja nilai tu 4600 kita tambah dengan 115. 115 31. So kat sini kita akan dapat 5715.31. Okay, so kalau kita nak tahu baki yang perlu dibayar, kita tolak daripada nilai tadi lah. Okay, PCB tu kena darab 12. PCB tu jangan ambil 300 je tolak. Kena darab dengan 12. So dapat jawapan. Saya pendekkan. Betul lah tu saya short form. Okay. Ada tak lagi soalan nak tanya? Okay, kita boleh pergi next. Alright, kita pergi next Soalan dia tanya tentang hitung jumlah cukai pendapatan Encik Subra dan isterinya dengan menggunakan cara taksiran cukai berasingan. Kita jawab soalan ni. Macam mana kita nak kira? Okay. So pertama sekali dia nak cara berasingan kan. Maksud dia kita kira dulu berapa Encik Subra cukai dia perlu bayar. Lepas tu kita kira pula berapa cukai yang perlu bayar oleh isteri dia. Nanti jawapan akhir kita tambah. Okay. So ada ruang tak nak tulis kat bawah ni. Okay, kita jawab kat bawah ni. Okay, pertama sekali kita akan buat Encik Subra. Okay, suami. Okay, untuk suami, pendapatan bercukai dia berapa? Okay, yang ini, nilai ni nilai apa? 61,000 tu? Gaji tahunan kan?
Gaji tahunan bermakna dia bukannya pendapatan bercukai. Kita kena tolak. So kita akan tolak semua sekali. Ni semua layak. Layak dapat. Okey, sekarang ni kita akan perhatikan dekat bahagian had. Lebih tak had. Okey, kalau tengok ni 6,000 tak lebih. Boleh. Yang ni pun boleh. Yang ni pun kurang sikit boleh. Kita tengok pada isterinya pula. Okey, ni pun boleh. Ini betul-betul maksimum boleh ambil. Ini nilai perlu ambil. Sini semua boleh ambil. So, apa yang kita perlu buat, kita akan cari dulu pendapatan bercukai. So, pendapatan bercukai bagi suami. Pendapatan bercukai. Cikgu nak short form panjang pula nak tulis. Okey, pendapatan bercukai bagi suami, kita akan ambil nilai kat atas tu, 61,000. Okey, tolak dengan semua sekali dalam jadual. Tolong kira. Seorang tolong kira. Berapa kalau dah tolak tu? Cikgu tak nak tulis RM lah. 61 tolak 9,000 tolak 6,000 tolak 2,000 tolak dengan 5,000 tolak 2600. Tolong siapa kira? Apa jawapan dia? 24,600 cikgu. 24,600. Ke salah? Salah je. Semula-semula. Bukan jawapan dia 36,400. Ke saya yang salah kira ni? Betul cikgu, 36,400. Tu tekan apa tu Okay, so salah tadi tu yang saya betul lah. Okay. So, kita kira dulu seorang-seorang. Kita kira suami dulu. Yang ini kita ambil dekat banjaran cukai tu. Kita kena ambil 35,001 hingga 50,000. Jadi kita akan ambil 50,000 yang pertama tadi 600 kan? Saya boleh hafal dah. Okay, cukai 35,000 pertama. Okay, 600. Okay, cukai atas baki. Okay, kita akan tolak. Berapa tadi? 36,400 tolak. 35,000. Nak darab berapa tadi? 8 kan? 8/100. Okey, berapa yang ini? 112. Okey, 112. 112. Okey, lepas tu kita tengok dia tak ada nyatakan zakat kan? Dia tak ada nyatakan zakat, so tak ada zakat kita nak tolak. Tapi ada tak yang 400 layak? Layak tak dapat 35,000? Tak layak kan? So tak layak maknanya kita tambah dua nilai ni je lah. So cukai yang dia perlu bayar. Cukai perlu dibayar. So kita akan tambah. 600 tambah dengan 112. So dapat 712. Okay, dapat dah untuk Encik Subra. Sekarang ni kita kira isteri dia pula. So pendapatan bercukai isteri sama dengan berapa tadi gaji dia? Gaji dia adalah 56,000. So 56,000 tolak 9,000 tolak dengan 5,900 tolak 2,500 tolak 6 tolak dengan 2,000. Okey. So berapa dapat? 3,600. Betul? 3,600. Awak kena semak, saya takut saya kira salah. Betul cikgu. Betul Okey. So kita akan ambil kat banjaran 20,001 sehingga 35,000. Jadi kita akan ambil yang pertama 20,000 pertama. So cukai 20,000 pertama. Sama dengan berapa? 150. Okey, so cukai
atas baki RM3060, kosong tolak RM20,000 darab dengan 3/100. So kita akan dapat nilai dia, tak boleh naik atas lah. 318. Kan? Okey. So zakat pun dia tak ada, tapi kita boleh tengok dekat sini dia kurang daripada 35,000. Okey, kurang daripada 35,000, so dia layak untuk ditolak rebate sebanyak 400. So cukai perlu dibayar sama dengan 150 tambah 318 tolak 400. So kat sini kita akan dapat nilai dia RM68. Okey. Berbalik kepada soalan yang asal dia tadi, dia nak tanya hitung jumlah cukai pendapatan. Okey. Jadi kita tambah cukai mereka berdua yang tadi tu. Okey, nilai ni dan juga nilai di sini 68. So bertambah kita dapat berapa? Okey, jumlah tak muat dah. So jumlah cukai pendapatan sama dengan berapa? 780 kan? RM780. 712 tambah 68. Betul kan? Betul cikgu. Okey. Jadi kita nak kira macam ni kita kira dia. Okey, panjang kan? Memang panjang lah jalan dia. So awak kena tengok soalan lah. Kalau dia kata kira cukai pendapatan yang perlu dibayar secara berasingan untuk seorang-seorang. Dia tak sebut perkataan jumlah. Okey, awak hanya perlu kira sini dan dekat sini je. Tapi sebab soalan nak jumlah pendapatan dia, awak kena tambahlah bawah sekali tu. Okey. Short form tu dia bergantung kepada apa yang kita nak kira lah. Kita tengok ada tak kita boleh buat potong jalan kat mana. Kalau yang ini kita kena tunjuk lah macam mana kita dapat yang ini kena tunjuk. Ini pun kena tunjuk. Okey. Jalan kerja kena ada supaya kita boleh buktikan macam mana kita dapat jawapan tu. Okey, ada soalan nak tanya ni? Cuba kecilkan sikit. Okey. Boleh? Boleh. Alright, okey. So, kita pergi dekat soalan seterusnya. Okey. Yang ini saya nak buat kira macam mana kita nak kira cukai kenderaan. Cukai kenderaan ni cukai jalan. Okay, kita nak kira road tax. So, dia ada 2 kenderaan. Satu motosikal, satu lagi kereta. 220cc bagi motor, 1860cc bagi kereta. So, ada jadual diberi di bawah. So, kita nak kira untuk motor dulu. Berapa nilai motor? 220cc berada di mana? Dekat mana dia punya nilai tu? RM50. RM50. Ada nak kena tambah apa-apa tak? Tak kot. Tak. Tak payah lah sebab dia kata kadar progresif tak ada. Jadi kita akan ambil nilai dia RM50 saja. Dah dapat dah cukai dia yang ni RM50. Okey, untuk kereta 1860 maknanya dia akan berada di had di sini. Kan? Okey, jadi kita kena tambahlah sebab dia ada kadar progresif. So yang pertama kita ada nilai 280. Kita kena tambah dengan nilai 50 sen kena darab dengan setiap sisi yang lebih daripada 1800. Jadi kita kena tolak yang ni. Jadi untuk kereta yang tadi tu motosikal tu cikgu tak tulis, dia tak jalan kerja pun. Tu jawapan dia RM50. So untuk kereta 280 ditambah dengan kita kena tolak 1000
1860. 800 kan? Okey. Tolak dengan 1800. Darab dengan 50 sen. 50 sen. Dia macam ni kan sebenarnya kan? Yang kurungan tu kita kena darab dulu. Berapa nilai dia? Baki dia 60 lah. 60 darab 50 sen kan? So berapa jawapan dia? RM310. Yes, RM310. Dapat jawapan. Okay. Kalau nilai had dia tu berada di sini, dia tak ada kadar progresif, dia buat dash ni, maknanya nilai ni je kita ambil. Tapi kalau kita punya nilai yang kita nak cari tu, nilai sisi dia tu, berada macam contoh kat sini, berapa nilai kita nak tolak, kita tengok berapa belakang-belakang dia ni. Okay, yang ini kita kena kira dulu. Okay, kita kena kira dulu yang ni. Kalau awak masukkan dalam kalkulator, semua sekali, awak kena guna kurungan lah, awak tambahkan kurungan tu lebih. Okay, supaya kita tak kira salah. Kita tak nak kira tambah tolak tu, semua tak nak. Lepas tu, okay, dah dapat jawapan dia ni lah. Ni jawapan dia. Okay, ada tak soalan tanya ni? Senang je kan? Saya rasa cukai jalan paling senang nak kira. Okay, kita tengok soalan nombor 7. Okay, soalan nombor 7 ini adalah cukai pintu. Okay, cukai pintu. Saya ada bagi soalan, ada siapa tanya, saya lupa dah. Dia tanya kenapa jawapan dia kira tak dapat salah, dia kata tak ada dalam pilihan jawapan. Okey. So awak kena perhatikan betul kalau formula untuk cukai pintu, formulanya adalah cukai pintu. Kita nak cari, nanti kan confuse pula. Cukai pintu, formulanya adalah kadar cukai pintu. Okey, awak ingat kalau disebut kadar, biasanya dia adalah dalam bentuk peratus. Okey. Darab dengan nilai tahunan. Nama pun disebut tahunan kan, maknanya jumlah tu mesti dalam tahun. Okey. Soalan yang diberi kat sini, cukai pintu yang dikenakan ialah 5%. So 5% ni apa? Dia adalah kadar lah, kadar cukai pintu. Okey. Diberi bahawa sewa rumah itu dianggarkan adalah 1,500 sebulan. Sebulan perkataan dia, bukan setahun. Jadi untuk nilai tahunan kita kena darab dengan 12. So kadar tadi 5%. Darab dengan 1,500 ni kena darab dengan 12. Sebenarnya tak buat kurungan pun sama juga kan maksud dia. Nak tunjuk nilai tahunan ni bukannya kita kena ambil 1,500. Kita kena darab dengan 12 sebab kita nak tahun. Itu kena ingat. So dalam soalan, kalau dia dah bagi dah siap-siap pada awak, dia kata okay, 10,000 setahun. So mana tak payah darab 12 dah. Memang dah disebut setahun. Tapi dalam soalan dia nyatakan sebulan, kena darab 12. So jawapan dia awak akan dapat RM900. Apa dia RM900. Betul tak Mirul? Betul cikgu. Okey, betul. Okey, boleh Mula-mula saya ingat masa kawan awak tanya tu, saya ingatkan jawapan tu memang salah. Tapi bila saya kira balik, silapan dia kat situlah sebulan. Biasalah soalan kadang dia bagi setahun. Rupa-rupanya dia nak bagi sebulan kat situ. Okey. So yang ini nombor 8. Kita tengok soalan nombor 8. Okey. Dah habis dah kelas kita ni. Okey. Hitung cukai tanah. Okey. Untuk cukai tanah sama juga macam tadi. Kena tahu formula. So kita formula dia adalah okey, cukai tanah. Jumlah cukai tanah, formula dia adalah, dia mesti ada kadar. Kadar apa? Kadar cukai tanah setiap keluasan. Kadar cukai tanah setiap unit keluasan. Darab dengan jumlah keluasan tanah. Okey. Kadar dia adalah yang ni. Kan? Setiap meter persegi. Okey, untuk nilai yang ini, kadar dia tak kira dalam bentuk peratus yang ini. Yang ini kadar dia kita ambil yang ini. Setiap per meter persegi ni.
Jadi kita akan ambil 0.15 tu darab dengan jumlah keluasan tanah yang ini. Unit dia sama kan sebab yang tu meter persegi. Meter persegi ni meter kuasa 2 lah. Yang ini meter kuasa 2 juga. Ni maksudnya 1 meter persegi sama dengan 15 sen. Jadi kalau kita nak 300 meter persegi, berapa sen kita kena bayar? Berapa ringgit kena bayar? Sebab tu kita darab. So darab dengan 300. Okay, unit dia dah sama, dia tak ada masalah lah. So 45 ringgit. Itu konsep dia lah. Ada soalan tak tanya? Formula ni macam mana nak ingat? Kena hafal lah. Kena hafal. Dan awak kena tahu beza setiap satu formula tu. Kalau cukai tanah tu, formula dia macam mana? Cukai pintu, formula dia apa? Okey. Boleh? Boleh cikgu. Okey, nombor 9. Okey, nombor 9. Macam mana kita nak kira? Ini soalan dia cukai perkhidmatan. Okay, dia kata dia beri bahawa restoran itu mengenakan cukai perkhidmatan 6%. Hitung bil Yisun. Okay, dia kata dia ambil sepinggan nasi goreng. Nasi goreng ambil 1. 2 ketul ayam. Okay, ayam ambil 2 ketul. Kopi, secawan kopi. 1 je ambil kopi. Jadi, pertama sekali kita kena buat apa? Kalau kita nak kira berapa cukai perkhidmatan tu, kita mestilah darab cukai perkhidmatan darab dengan berapa nilai yang dia bayar tu kan, dia belanja kan. So sekarang ni berapa dia nilai yang dia makan tu. So kita kira dulu harga makanan. So harga makanan. Totalnya RM20. Yes, RM20. Macam mana RM20? RM6. Tambah dengan 2 darab 5 kan. RM10 ayam tu. Tambah dengan nasi ayam. Ayam pula. Nasi ayam. So, RM4. Saya dapat RM20. Okay. Choose cukai yang dikenakan. Ada 2 cara. Satu, kalau kita cari cukai dulu. Cukai yang dikenakan. 6%, kita darab dengan 20. Kita dapat RM1.20 kan? So, bil dia adalah kita tambah lah kan. 20, jadi berapa? RM21. 20 sen. Ataupun awak nak kira terus, awak boleh buat macam ni. Okay, tadi kan kita dah dapat dah kan. So kalau kita nak tahu bil dia, kita boleh tulis RM20 tambah 6% darab dengan 20 macam ni. So kita dapatlah 20 sen ni pun boleh kira macam tu. Kira satu-satu pun boleh. Lepas tu tambah. Sebab soalan dia kita nak bil. Bil tu maknanya berapa dalam bil jumlah bawah sekali. Kita kena tambah lah. Kalau berhenti dekat sini sahaja tak dapat lah. Kecuali kalau soalan tanya berapakah cukai yang dikenakan atas makanan dia tadi tu. Cukai saja dia tanya. Dapatlah jawapan dia RM1.20. Tapi dia nak bil kena tambah. Okay, boleh. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, tak ada. So, tak ada soalan. Okey, kita akan berhenti kelas kita dekat sini. Yes.